Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Para penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita dalam rancangan kisah hidup akhir zaman yang membincangkan kesemua tanda kecil kiamat dan kesemua tanda besar kiamat yang sahih, insya-Allah. Kali ini episod yang ke-23, saya bawakan kepada tuan-tuan semua satu tajuk ringkas, iaitu Nabi sebut dekat dengan kiamat orang tak peduli daripada mana sumber pendapatan untuk diberikan kepada diri dia, ahli keluarga, saudara mara dan sebagainya. Orang tak kisah nak ambil hak jiran ke, nak ambil hak syarikat ke, nak ambil duit negara ke. Setiap bulan manusia hidup kebanyakan ketika itu dengan sumber yang haram, dan sikit pun dia tak rasa bersalah, sikit pun dia tak rasa berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Rawahul Bukhari. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata, akan sampai, pasti dan mesti, Nabi sebut. Pasti. Walaupun kalau Nabi tak bersumpah pun, benda ni mesti berlaku. Kerana Rasulullah itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang bercakap benar. Dan memang sifat seorang Rasul adalah bercakap benar. Bila Nabi bersumpah, Nabi nak bagi tahu benda tu penting, benda tu akan berlaku. Apa dia? Nabi kata akan sampai satu masa seorang manusia ketika itu takkan peduli langsung duit yang dia dapat, pendapatan yang dia peroleh. Nabi kata halal pun dia sapu, yang haram pun dia sapu. Gaji dia pun dia ambil, rasuah pun dia ambil. Gaji dia pun dia pakai, harta syarikat pun dia pakai. Gaji dia pun dia gunakan untuk keluarga, yang duit negara pun dia gunakan untuk keluarga dia. Dia tak bezakan langsung pada zaman itu. Ketika itu, ramai manusia, majoriti manusia, hampir kesemua manusia tak pernah peduli daripada mana dia ambil sesuatu sumber itu. Dikutip buah-buahan, tanaman daripada kebun orang dengan selambanya dan jual tanpa rasa bersalah. Yang ni akan berlaku. Tanpa rasa dosa, tanpa rasa bersalah. Nabi kata, ini akan berlaku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiap-tiap hari curi duit syarikat. Tiap-tiap hari ambil ratus, 300, 200 setengah. Dan dia tak rasa apa pun. Dia tak pernah rasa, ya Allah, tak. Hari ni orang ambil, orang rasa lagi, ya Allah, memang dosa, ya Allah. Aku berdosa, aku buat ni, tapi tak cukup banyak sangat. Dia rasa berdosa. Dia rasa menyesal. Dia tahu tu haram. Akan sampai satu masa ketika mana majoriti manusia ambil benda haram untuk pendapatan dan dia tak pernah peduli pun. Dia tak pernah fikir, dia tak pernah peduli, dia tak pernah muhasabah, dia tak pernah menyesal dan dia tak pernah kata yang tu halal haram ataupun berdosa. Tak heran. Sebab tu hari ni kita tengok yang terkini lah 2023 ni, 2-3 bulan ni, setiap hari keluar pelaburan iklan palsu guna nama orang.
kerugian, keuntungan haram yang mereka ni dapat mencecah puluhan juta. Tiap-tiap hari pelaburan palsu. Guna muka Ustaz A, muka Ustaz B, muka Ustaz C. Tak ada rasa dosa langsung. Ribu orang dah terkena dengan pelaburan skamer palsu tadi ni. Dalam masa 3 jam, dalam masa 10 jam, dalam masa... Yang menariknya, masyarakat kita, termasuk yang pegawai-pegawai pun, penjawat awam, ramai yang terkena. Bila keluar iklan ni, sebab tengok apa? Sebab tengok dalam tempoh 3 jam, 300 dapat 1,500. Dalam tempoh 3 jam. Pakat masuk bagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang buat ni ada yang Islam dan ada yang tak Islam. Nabi kata akan sampai satu zaman orang tak peduli. Duit tu halal ke duit haram, orang tak peduli. Berlaku dari kemuncak, belum lagi. Bibit-bibit sudah banyak. Bibit-bibit suasana ini sudah banyak, wahai pesuruh Allah. Sedangkan Nabi SAW berpesan, Nabi kata, Allah SWT berpesan dalam Quran, Allah kata, kulu minat tayyibat. Makanlah daripada harta yang baik, atau yang halal, atau yang baik, yang sihat, halal. Arahan daripada Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah itu tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak terima kecuali daripada amalan yang baik, perbuatan yang baik, harta yang baik. Dan Nabi dalam banyak hadis berpesan tentang ambil hak orang ni. Mereka yang tak peduli dengan pendapatan halal atau haram, tak rasa berdosa, tak rasa bersalah, tiap-tiap hari ambil rasuah, tiap-tiap hari ambil duit syarikat, tiap-tiap hari ambil hak jiran dan sebagainya. Nabi pesan kepada mereka ini bahawasanya setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru aula bihi, neraka lebih utama untuk mereka. Orang yang sengaja ambil hak orang lain, walaupun RM RM10, sengaja ambil hak orang lain, mati syahid pun dia takkan dibenarkan untuk masuk ke dalam syurga. Kiranya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang yang dia aniaya tersebut. Jadi itu untuk tanda kiamat yang episod 23. Semoga tanda yang Nabi sebut itu dapat kita jadikan panduan, sebagai panduan hidup kita untuk kita jauhi, jaga diri dan keluarga kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.